perkataan mengambil dalil mereka itu ulama tadi. Wayak begitu, wayak begini, serupa belaka tu daripada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang soal dia kata, hak kata dalam hadis tu, dengan dalam Quran tu serupa dia kata. Jadi nak wayak sini, perkataan dalam Quran tu hak asas. Perkata sebagai asas. Misalnya kata wa aqimus solah, diri ke semaya. Lagu mana nak diri ke semaya dalam hadis tak ada nak cari dalam Quran. Mak setengah kata tak payah semaya, tak ada dalam Quran. Tak ada guna wa aqimus solah tu. Amal tu wa aqimus solah tu. Diri kelah semaya. Maknanya kita kena buat. Lagu mana nak buat tu tengok hadis. Mula lagu mana maka ulama kita nak mudah kita susun buat rukun semaya, buat syarat semaya, buat yang membatalkan semaya. Jadi dia tulis susun. Pas kita tak situ ulama. Orang lain dia kata tak boleh turut ulama kena turut Nabi. Dia buat kita ni mutaitik. Tak boleh turut ulama kena turut Nabi dia kata. Jadi kalau tak ada dalam hadis tak boleh. Maka tok guru kita hak di bagian berkecek lah. Dia kata kalau kita nampaklah Nabi kita ke kanan, ulama kita ke kiri, maka wajib kita kena tahu ulama kita. Dia marah demo. Dia kata macam-macam kepada Ustaz Muhaizak dia pun ni bagian. Dia kata kafir lah, tidak Islam, macam-macam. Dah tak situ Nabi. Apa makna hak dia kata tu? Agak-agak makna apa? Ada boleh tak? Nah, sekali lagi kita ulang. Ustaz Muhaizak kata dia ambil daripada perkataan ulama juga, bukan dia. Kalulah dia kata aku lihat Nabi itu ke kanan dan ulama dia ke kiri, nescaya aku tahu ulama lagi. Sebab apa? Sebab dia kata dua perkara. Pertamanya al-ulama warisatul anbiya. Ulama ni dia tak kecek kecuali sebagaimana hak nabi-nabi, hak rasul-rasul. Dia tak rekod sendiri kecuali ulama jahat. So, yang keduanya ulama dia lebih faham perkataan Nabi itu. Arah tuju mana. Walau kita baca kita faham Nabi itu ke kanan, tetapi hakikatnya Nabi nak ayat ke kiri. Jadi hak faham itu adalah ulama. Kita orang kelas kita ni tak faham. Itu maksud dia. Boleh kata? Jadi kita ni kita turut ulama. Bukan kita turut rasul tu. Banyak kata rasul kita tak faham. Pasal ni kan. Kata Quran tadi. Kalau kita ni bukan ahli tafsir Quran. Kita nak kata guna wa ma ramaita is ramaita. Jadi tidak mau tergedah ketika meredah. Kita kena fikir kok. Kadang-kadang gila lah kalau kita fikir. Tapi kalau kita ambil daripada hadis-hadis lain, tak ada masalah lah. Gitu. Sebab penyataan benarnya hanyalah di dalam Al-Quran dan hadis. Benar. Lain pada itu pelawak belaka. Marah demo ni. Hanya perkataan itu yang ada dalam Quran dan hadis yang benar. Mana kalau hadis kata hijab, kita kena kata hijab. Gitu. Kalau kita tak faham, tengok ulama. Ulama terjemahlah kuano. Yang tak kira terjemah biru, hijab misalnya. Gitu lah.
Tiada lagi hamba sebutkan di dalam risalah ini dalil Al-Quran dan hadis Nabi itu. Kemudian daripada sudah mengetahui perkataan La ilaha illallah. Jadi dia kata padahlah dia dah sebut dah. Nak cari lagi perkataan lain daripada ulama pun hanyalah mengiyakan kalimah la ilaha illallah tu je. La ni ada pada kita je, kita kena bahas kalimah tu. Apa yang berga sangat la ilaha illallah? Berga duk mana? Setiap rasul daripada tu ada sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama-ulama sahabat-sahabat dia duduk ayat ni, duduk ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahawa tak ada dah Tuhan lain. Tuhannya Allah. Dia tak ada dah nabi lain kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ikut nabi lain, rasul lain. Walaupun nabi dan rasul lain itu bawa risalah Tuhan juga. Kita kata apa tak boleh ikut? Tak boleh sebut ke apa tak boleh sebut? Kita dalam semaya sebut Nabi Ibrahim ke? Sebut boleh nak ikut tak boleh. Kita nak ikut sebagaimana hak Nabi Ibrahim tak boleh kan? Kita kena ikut hak Nabi Muhammad. Kita soal lagi, apa kena ikut Muhammad? Lahir ke? Jawabnya sama sahaja. Tetapi hak Nabi Muhammad ni sempurna. Hak lain tak ada sikit-sikit sebanyak Tuhan tak royak sebab tidak sempurna. Apa makna sempurna? Sempurna ni maknanya maksud dia boleh diguna sepanjang zaman dan sepanjang masa, sepanjang tempat. Boleh guna belaka. Mana waktu dia? Itu maknanya sempurna tadi. Manakala hak Nabi, hak Rasul lain hanya digunakan semasa tempoh dia sahaja. Apabila dia wafat, tak guna. Sebab itulah Allah ni, puak-puak. Puak-puak hak karut ni. Dah akan datang, puak batu sebutir ni. Puak Dajjal ni, dia guna hak ni. Puak apa turut Nabi Muhammad, dia mati lama dah. Puak apa tu? Dia baik kata. Kita perlu mikir, ya juga. Berat kali kita. Jadi kata mana Nabi-Nabi lain apa? Kita tahu hak Nabi Adam, hak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata dari semaya kita sebutlah, sebab tak tahu dia. Tak tahu dia apa betul. Tak kita tak kata salah, tak boleh, salah. Semua Rasul Nabi, dia wayak hak betul berlaku. Hak daripada Tuhan berlaku. Tetapi hak Nabi kita ni yang menyempurnakan, sempurna ada berlaku. Tiba selebih Tuhan royak ke dia, tak ada satu pun tersusuk ataupun tersembunyi yang dia tak tahu. Semua benda kita nak faham apa tak ada disebut kau ada dengan hadis. Boleh faham, semua ada. Lah kata. Boleh faham kata. Jangan kata tak ada oleh kau ni. Jangan dah. Semua benda ada dalam Quran. Kalau tak ada, jelas ke dalam hadis. Dalam Quran apa ada kita tak faham. Asah, dasar dalam Quran. Uraya dalam hadis. Lah gitu. Apa lah gitu? Dua kita kena fikir. Pertamanya kali semua Tuhan royak dalam Quran belakang tebal lah Quran kita nak baca tak habis-habis. Dan nak royak belakang, kalau nak royak pokok habis, pokok botel, pokok lasak, pokok duku, pokok berapa ni, royak habis. Berapa pokok dalam dunia ni, tak habis ke semua pokok ke? Besar pada kita lebih 2, 3, 14 kali ganda balasah dia tak habis lagi. Misal. Kok Melayu sebut lagu ni, kok Cina sebut lagu ni, kok orang putih sebut lagu ni. Nak ngambil kitab kan? Banyak benar. Jadi mana Tuhan sebut dalam Al-Quran asah saja.
Asah dalam Quran, dihurai untuk amalan dalam hadis. Sebab itulah kita kena turut Quran dan hadis. Apabila turut Quran dan hadis, Tuhan kata kita tidak akan sesat selama-lama kalau berpegang kepada kedua. Sebab tu Tuhan kata betul-betul dalam Quran tu. Tuhan kata fa'in tanaza'tum fi syai'in. Kalau ada bercarah-carah tak kena cara atas satu perkara, satu kerjaan kita, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Maknanya kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk kita buat. Tak payah dua tu, kena tengok dua lagi, iaitu kembali kepada ulama dan juga kias. Jadi pak lah. Sebab tu kita selalu orang sarah kena turut pak weh. Dia kata Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan kias. Pak tu lah. Boleh kata? Itu sumber rujukan kita lah. Sebab tu dah perkataan orang tasawuf ni kita jarang boleh faham tu, pasal dia banyak kias. Dia nak royak Tuhan tu, dia royak laut. Kita tak faham lah. Maka jadi baca buku-buku tasawuf. Dia kata, jangan kamu kaget dengan melihat ombak dan buih, dan laut dan sungai dan perigi dan sebagainya, kerana ianya adalah air. Kita nak faham lagu mana? Nak faham tu. Kita kata, iyalah, tapi tak faham lagu mana? Nak faham tu. Jangan kaget, jangan kita rasa pelik terhadap tu. Pertama dia nak wayang air ke, buih ke, ombak ke, laut ke, sungai tu, benda tu baru. Mula tak ada, kemudian ada baru. Benda baru pun ingat asal dia tu Tuhan jadikan daripada air belakang. Tuhan dia nak kiyah kepada kita bahawa kita tengok dalam dunia ni, kita nampak seolah-olah kita, hakikatnya Tuhan belakang. Sama ada hak kita buat, hak kita fikir, hak kita berapa tu dari Tuhan belakang. Sebab la tataharraku zaratun illa biiznillah. Tak akan jadi satu perkara tu kecuali dengan izin Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kena pergi situ. Kalau ke mana? Dia mau kata dak, kena ada usaha ikhtiar weh. Kena ada usaha ikhtiar. Kita tanya balik, gapo usaha ikhtiar? Usaha ikhtiar tu kita kena mikir supaya kita buat betul. Betul dengan gapo? Betul dengan kita rasa ya ke betul dia lagu mana? Iaitu betul mengikut Al-Quran dan hadis. Kena situ. Bukan kita rasa ya ke betul selalu dah. Kalau tidak mengikut Quran dan hadis tak betul. Tak sahabat yang betul. Apa kita kata law ni undang-undang kita, law ni ada ni. Undang-undang sibil kita atau undang-undang syariah kita. Setakat hari ini tak ada satu pun lagi mengikut Al-Quran dan hadis. Apabila tidak ikut Quran dan hadis, maka hak Tuhan kata ke, faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Fa ikut Quran hadis zalim. Tetapi kita berkata adil dah dengan undang-undang lagi ni. Maknanya kita mencabar Tuhan. Kita lah orang jahil dia, kita tak erti. Dia kata adil, kita kata adil. Tetapi kita kata adil, kita mencabar Tuhan. Sebab Tuhan kata zalim. Kecuali ambil daripada dia, baru tak adil. Itu lagu mana? Kalau tak kena cuba bahas sikit. Lagu mana? Ayat Quran tu Tuhan kata. Ni lah. Juru suruh anak murid. Ya berlakon. Lagu mana? Ya ada.
Itulah tak saya pakar tu lah masalah. Tak cakap kita itu. Sebab kita berjual ke, dia kata tu bukan hak Islam tu, hak parti tu dia kata. Dia sebut atas parti, pasal parti tu berjual Islam. Pak kita tanya dia apa dia mau tak berjual Islam. Kahwin berjual Islam dah. Padahal kita dah tilik sahabat tak ada dia berjual Islam. Hak soal lagi tu, dia kecek juga Islam dah. Ha Islam ko dia kecek. Bawa ayat soal gapo. Tu dia kata lawan dia kata gapo? Dia kata bunuh ayat soal. Jadi kuda kau gapo dia sebut pakai. Nak suruh orang ramai maru kepada parti yang berjuang kepada Islam. Muncullah orang Kelantan Terengganu ni Kedah nak terima lagi. Orang luar dia bagus betul. Tu kau serang kecek dia bagus. Dia kata tu dakwah je. Bukan betul tu. Ialah betul lah. Mana kecek pun tak boleh dah Islam. So kalau kita nak bawa Islam. Kalau kita bawa Islam, dia tu siapa? Bawa dia nak bawa Islam. Tahu mana? Ngaji mana? Boleh CJ ke apa? PhD ke apa? Kita kok tak ada PhD dia ke? Mepeh lari dia ni. Misal lah kata. Jadi daripada kalimah la ilaha illallah itu kita kena tahu nafi dia tak tolak gapo dan isbat dia nak royak mengiyakan gapo dia isbat tu mengiyakan dan makna keseluruhan tu gapo dia dan wajib dan mustahilnya siapa dia dan harus siapa dia. Kalau kita belajar dah lah maknanya la ilaha illallah ni kita nak nafi dan isbat tu ialah tentang ketuhanan. Maknanya kita kata la ilaha illallah tak ada dah Tuhan lain melainkan Tuhannya Allah. Supaya kita nak bicara jangan sebut lain pada Allah sebagai Tuhan. Tapi kita juga tak pasti sebut Tuhan. Dan Tok Imam sebut Tuhan kepada orang kafir semua. Sedangkan bukan Tuhan. Jelas kita tengok tidak Tuhan. Kau adik kakak tengok dia semua tu Tuhan. Katalah Kristian. Tuhan kau nak dia semua. Agak-agak. Dia kata God je. God tu makna Tuhan. Hak dia semua tu Tuhan kau tak. Cuba kata Tuhan kau tak ni. Ulang ni aja ni. Tahu dah. Tidak dah ni. Dah tidak apa-apa kita kata Tuhan. Lah kita dah beki atas kita. Apa kita kata Tuhan. Sedang ikut dia dah kata ikut dia lah. Kena nak kata pusu Tuhan. Belum lagi lah. Tetapi bagi kita apa kita kata Tuhan. Kecek saja tak boleh lah punuh akidah kita. Punuh akidah kita atas 3 perkara kan. Atas kecepan, atas perbuatan, di atas hati. 3 tu kena jaga. Sebab tu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni mesti tasdi bi qalbi, membenarkan dengan hati kita. Takrir bil lisan, kena kata dengan lidah kita, kena kecek. Wal amali bil fi'li, kita kena buat dengan perbuatan kita, dengan anggota kita. Itu maksudnya. Lah kata. Kena jaga lah. Kemudian kita kena tahu juga hak yang keduanya tidak nafi sebab siapa makna dia kau dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya la ilaha illallah Tuhan nak royak sifat 20 tu. Sifat 20 ni hak baru. Jamin Nabi tu tak ada sifat 20. Ada setengah hak menetai. Jamin Nabi tu betul lah tak ada nama sifat 20.
Tetapi geti ke dalam sifat 20 dia dalam nakal tegak dia, dalam Quran tegak dia. Tidakkah ada semua dalam Quran? Wujud ada dalam Quran. Kidal ada dalam Quran. Maka ada dalam semua 20 tak ada dalam Quran. Pas kalau kita tolak Quran, tak ke mana? Nah, kena terima. Kita tak boleh tolak Quran sebab keimanan kita percaya kepada segala kitab Allah. Salah satu kitab Allah di Al-Quran. Hak ni dia buat kecek juga. Jadi orang Yahudi, orang Nasara tu, dia guna kitab Tuhan juga. Kita tanya dia, mana kitab Tuhan? Kitab Tuhan ada 4 ya. Kitab lah. Pasuhuf ada 100. Jadi 104 ni je kalau ada. Pertama Taurat. Mana ada law ni, tak ada dah. Taurat tu tak ada. Kau ada orang Yahudi guna ni, dia panggil protokol. Kita aja kecek dah, ni kena turut protokol ni. Ni kena turut protokol ni. Mana kena turut Yahudi? Yang kedua, kitab dia nama, dia kata kitab tu, nama dia Bible. Sedangkan kitab Nabi Isa ni dinamakan Injil. Bible dalam bahasa Inggeris, Injil dalam bahasa Suryani. Mana je dalam bahasa Suryani tu? Tak ada dalam. Orang dia padri dia ubah semua. Dia buat kehendak dia. Maka dia namakan surah-surah tu dengan nama kok ulama dia hak ubah. Macam dia panggil apa ni, Philip, apa nama ni, apa dia tak ingat ni. Apa nama dia nama ke surah Lukas ke apa nama kepada surah-surah dalam Bible. Jadi Bible tu bukan Injil. Kita kena pegang. Mana kalau dia kata dia tu Nabi, dia bukan tu Nabi. Sebab Injil tu bukan apa nama, Bible tu bukan Injil. Dan Nabi Isa ni menerima Injil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba tanya kat sikit, kita pun tak berhenti ni. Apa? Sebab tu boleh? Kita masa nak ada Nabi tu. Masa ada Nabi. Guna. Lepas tu, semasa peralihan tak ada guna. Sebab itulah Nabi kita panggil ahli kitab. Apa makna ahli kitab? Ahli kitab ni ialah yang tidak Islam tetapi masih lagi mengamalkan kitab-kitab Nabi terdahulu. Sama ada Nabi Ibrahim ke, Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, amal kitab dia. Maka masa tu buat ni dipanggil ahli kitab. Maka orang Islam boleh nikahnya ahli kitab. Masa tu boleh pasal dia ada kitab tu lagi. Lawan tak ada dah kitab tu. Sebab itulah lawan dia cuba ubah Quran ni. Supaya tu jemuh ke bahasa Melayu, kau tulis kot Melayu, Quran tulis kot Melayu. Quran dia tulis kot Melayu tak ada, dia tulis kot Rusia, dia tulis kot apa, supaya Quran ni dia jadi lenyap. Tetapi alhamdulillah Tuhan kata dah Quran ni Tuhan selamatkan dia. Sebab itulah kekal sampai hari ini. Ya. Jadi jangan kata selain pada agama Islam ni agama daripada Tuhan. Tak ada. Islam je setakat hari ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama lain hak kata agama tu bukan agama. Sebab tu Tuhan berkerah kata dalam Quran tu, inna dina indallah fi Islam. Agama di sisi Allah Islam aja. Lain pada Islam bukan. Faham lah kata Tuhan tu. Lah kita kata agama tu apa? Pesil dia. Tak boleh pesil. Bukan-bukan agama. Nah, ke mana tu? Kita kata agama Buddha, agama Kristian. Boleh ke kita kata begitu?
Sebab dia kata agama di sisi dia Islam. Kalau pilih selain pada Islam, dia bukan daripada aku. Dia kata. Jadi, lagu mana kita? Aku fikir. Kita kata, agama juga sedang ya. Tuhan tak aku agama selain pada Islam. Nampak tak? Kalau ada masalah, cuba tanya sikit. Belum berhenti ni. Nak berhenti ni. Lah. Orang lama kita tanya lah. Kita tak berhenti juga. Tak lain dengan kita belajar, tu tanya. Lagi tu juga dulu. Oh, Alhamdulillah. Alah, ya. Taklah kita duk fikir, lain dengan aku belajar dulu. Kita tanya lah. Apa dulu Tok Guru kata lagu ni? Apa hari ni bunyi lagu lain? Kena kata. Kalau tak kata, kita tak tahulah. Kok demo tak tahu. Kan demo royak sekurang-kurangnya, kita tahu kok demo tak tahu, ataupun demo tahu kita tak tahu. Lah gitu. Kita bimbangnya, kita kata tahu, sebenarnya tak tahu. Sudah. Tu kita bimbangnya. Kita cari tes dia ni. Jadi kita tahu dah bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni mengandungi sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Dan sifat yang wajib bagi Rasul dalam Muhammadur Rasulullah tu, sifat yang mustahil bagi Rasul dan sifat yang harus bagi Rasul terkandung dalam Muhammadur Rasulullah. Lah gitu. Itu dari segi makna. Bukan main-main gitu jeda. Kok kita nak bawa tu lah gitu. Kalau kita bawa lah gitu, akan datang mudahlah kita temu dengan Nabi. Sebab tu Nabi kata, kalau umat aku cari aku mudah jumpa. Tapi kalau umat-umat lain ke beribu tahun nak jumpa dengan Nabi. Nak cepat. Ya. Berapa kita mudah? Nombor satunya kita tahu Nabi kita tu. Kenal Nabi kita sejarahnya. Kok pentingnya nama-nama dia. Nama Nabi kita ada berapa? Cuba bayang. Cuba bayang ni. Kita pun tak kerti juga. Nabi kita ada berapa nama? Tak jadi dengar ke? Sudah. Nak berhenti dah ni. Kena rayak ni. Saya tidak sakut ni. Nama Nabi kita sebanyak 201 nama. Nak kelih nama tu ada lagi terpampang, ada lagi dia tulisnya pergi masuk dalam Masjid Nabawi, Masjid di Madinah, masuk ke pintu apa dia Babu Salam, itu As-Salam. Tengok di depan tu dia tulis dia tulis lalu Asma'um Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata haza asma'un. Inilah nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun dia ada tulis dalam benda bulat tu, kita bila semua 201 nama. Jadi kita masa pergi haji dulu tengok ke tak? Kita buat lelok nak tidur, tak nak tidur di sana dia pada ada tulis ni. Sebab tu Arab masa dulu tak boleh tulis. Dia tulis tersusuk. Lama habis 201 nama. 201 nama? Ya. Nabi kita ada 201 nama. Dah ada dalam kitab. Kalau kita jumpa kitab berapa tak tahu lah. Tu. Kena tahu tu 201.
nama. Lepas Tuhan kita ada berapa nama? Mak dah mengaji lah. Tuhan kita ada 3,000 nama. 1,000 namanya duduk di malaikat. Mak lain lagi tu banyaklah ulama kita sebut. Tetapi ada Al-Quran ada berapa? Ada 100 nama. 99 tu zahir dan 1 tu dia panggil tersembunyi. Jadi kalau Tuhan hidayah pada kita, kita boleh juga asal nama tersembunyi itu. Tapi kalau Tuhan tidak hidayah, tak ada disebut di dalam Al-Quran. Hanya disebut sebanyak 99 nama.